Salam sejahtera anda menonton Johor Memilih dan pastinya ini adalah platform kami sediakan ruangan khusus untuk kita membincangkan dan juga membawakan perkembangan semasa khususnya melihat kepada satu lagi proses demokrasi perjalanan proses demokrasi pilihan raya negeri PRN Johor. Baik, untuk waktu ini hari ini saya memilih untuk kita melihat kepada realiti semasa sektor pelancongan di Johor kerana pada tahun 2019 iaitu tahun sebelum berlakunya pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia, sektor pelancongan khususnya di negeri Johor menyumbang nilai yang ditambah agak tinggi dengan menduduki tangga yang keempat iaitu selepas Kuala Lumpur, Pahang dan juga Selangor. Dan sektor pelancongan pada ketika itu juga telah menjadi salah satu sektor yang penting di Malaysia sejak tahun 2015. Ini disebabkan keupayaan sektor ini menjana nilai ditambah ke dalam ekonomi negara. Namun begitu, pada tahun 2020 prestasi pelancongan domestik di Johor khususnya merekodkan tren penurunan dari segi volume dan juga nilai. Kejatuhan ini didorong oleh pelaksanaan COVID-19 lockdown yang bertujuan untuk mengawal penularan pandemik COVID-19. Baik, saya tunjukkan kepada anda secara keseluruhan ataupun secara ringkasannya melihat kepada indikator utama pelancongan domestik Johor untuk tahun 2020. Kalau kita lihat secara kasarnya melihat kepada tiga, iaitu yang pertamanya pelawat domestik. Pelawat domestik juga dilaporkan ataupun direkodkan untuk tahun 2020 menurun sebanyak 49.3%. Kemudian kita melihat kepada bilangan perjalanan iaitu juga kalau dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya juga turun pada 58.6% dan kemudian nanti kita akan lihat juga jumlah terimaan iaitu dibandingkan juga dengan tahun sebelumnya iaitu tahun 2019 dibandingkan ada sedikit penurunan iaitu 67.2%. Kemudian saya nak tunjukkan kepada anda lebih terperincinya melihat kepada pelancongan domestik di Johor. Kalau diikutkan statistik terkini pelancongan domestik Johor bagi tahun 2019 hingga 2020 seperti yang saya tunjukkan secara kasar sebentar tadi, ada penurunan daripada tiga-tiga indikator yang saya kongsikan kepada anda. Tetapi untuk waktu ini kita lihat kepada purata perjalanan pelawat juga menurun, purata bilangan hari juga menurun dan juga purata terima perjalanan juga menurun. Secara keseluruhannya, impak COVID-19 yang melanda di peringkat antarabangsa dan juga pelaksanaan seperti yang dinyatakan pada awal tadi, pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, lockdown dan juga beberapa langkah dan juga kawalan wabak yang dikenakan dilaksanakan untuk mengekang COVID-19 juga memberi impak secara khususnya melihat kepada keseluruhan industri dan juga sektor pelancongan khususnya di negeri Johor. Tetapi untuk waktu ini dan juga menjelang pilihan raya negeri Johor pada 12 Mac ini, editor kami Haji Nazri Kahar yang mana ingin memberi satu tumpuan dan juga fokus untuk melihat kepada satu DUN. DUN ini melihat kepada kalau diikutkan dari segi angkanya DUN N39. N39 adalah Tanjung Surat yang mana Haji Nazri ingin menyelami kawasan dan juga ini adalah kawasan tumpuan yang ada potensi besar dalam sektor pelancongan khususnya dalam pelancongan ekopelancongan ataupun pelancongan berasaskan alam sekitar. Dan pastinya kalau kita melihat kepada secara kasarnya kalau bercakap tentang pilihan raya negeri Johor untuk 12 Mac ini kita akan melihat kepada pertandingan 4 penjuru iaitu calon-calon yang akan bertanding untuk memenangi hati pengundi khususnya di DUN N39. Antaranya kita akan melihat kepada pertandingan 4 penjuru di antara Pejuang, Barisan Nasional, PKR dan juga Perikatan Nasional. Perlu diingat bahawa ini adalah kerusi secara tradisinya ataupun penyandang sebelumnya adalah daripada Barisan Nasional. Dan editor Haji Nazri juga bertemu dengan seorang pakar daripada Universiti Teknologi Malaysia UTM iaitu Profesor Dr. Zaki Kamsah yang mana Prof adalah pengurusi bahagian pemajuan Jabatan Timbalan Naib Chancellor Pembangunan UTM untuk menyorot legasi sejarah kegemilangan Pulau Tanjung Surat itu sendiri dan juga bagaimana dengan kekayaan sumber ekor dan juga alam sekitarnya itu sendiri dapat membantu untuk menonjakkan sektor pelancongan bukan sahaja di Tanjung Surat malah di seluruh negeri Johor. Apa kata kita dengarkan temu bual yang dilakukan oleh editor Haji Nazri Kahar.
Kini saya berada di Pulau Tanjung Surat dan ketiban kami disambut dengan prasarana jeti yang selesa, baru dan juga mercu tanda Pulau Tanjung Surat yang menggamit kedatangan orang kampung, pelancong dan juga mungkin penyelidik yang ingin tahu lebih lanjut tentang Pulau Tanjung Surat. Saya bersama dengan Prof. Madya Dr. Muhammad Zaki Kamsah. Dr. Zaki, apa signifikan pembinaan jeti ini dan juga mercu tanda kata pun menggamit ketibaan Pulau Tanjung Surat? Okey, alhamdulillah, terima kasih Tuan Haji. Sebenarnya jeti yang ada di Pulau Tanjung Surat ini merupakan salah satu jeti yang baru sahaja dibina oleh pihak Kejora. Kerana pihak Kejora telah nampak segala usaha yang telah kami lakukan beberapa tahun kami di sini, menggamit ramai pelancong yang datang. Tapi dulu memang tak ada lah. Memang ada tapi uzur sangat. Kampungnya lah. Memang uzur sangat. Tradisi sangat ya. Memang uzur sangat. Jadi apabila pihak Kejora nampak dah potensi pelancong ramai datang, maka mereka pun membinalah jeti ini. Dan kita punya mercu tanda yang ada dekat belakang ini sebenarnya adalah hasil usaha pelajar-pelajar kami. Pelajar-pelajar kami daripada pelbagai latar belakang. Sebagai contoh, pelajar arkitek alam bina yang telah membuat reka bentuk ni. Idea ni memang idea mereka sepenuhnya. Dan uniknya idea mereka ni, kalau kita lihat di sebelah kiri sana tu, adalah merupakan model kapal jong. Kapal jong yang merupakan satu permainan orang Melayu lama di kawasan Kepulauan Johor Riau. Yang mana telah lama sangat orang Melayu kita yang tak tahu tentang permainan jong ni. Jadi kita kekalkan kat sini model dia supaya orang tahu bahawa di sini masih lagi ada permainan jong tu. Jadi itu yang di sebelah kirinya. Di sebelah kanan pula merupakan satu tembok, yang mana tembok itu adalah merupakan warisan yang ada di pulau ini. Prof. Madya Dr. Zaki, nampak kita berada di Galeri Jong. Tadi kita dah bercerita tentang di mercu tanda, papan tanda masuk ke Pulau Tanjung Surat. Tapi ini nampaknya tim UTM buat galeri khusus Jong ni. Kenapa diberi tumpuan kepada Jong di Tanjung Surat ni? Terima kasih, Haji. Seperti mana yang saya katakan tadi, bahawa Jong ni adalah merupakan satu permainan orang Melayu lama kita yang duduk di kawasan pantai, di kawasan Johor dan juga Riau. Jadi untuk supaya orang luar tahu tentang apa itu jong, sebab saya kan main orang muda, anak-anak kecil tak tahu apa itu jong. Jadi kita wujudkan galeri ini yang mana ia merupakan galeri yang pertama kat Malaysia berkaitan dengan jong. So dalam ni kita akan dapati beberapa model jong. Jong ni sebenarnya dia ada tiga. Ada tiga saiz lah untuk pertandingan. Satunya yang panjang sehingga 80 inci, ni yang paling besar. Ini kategori A lah. Dan kategori B pula panjangnya hingga ke 50 inci. Dan satu lagi lah kategori C yang kat bawah ni. Ya. Keunikan orang Melayu lama kita dulu, apabila mereka main jong ni, ini semua menggunakan kuasa angin aja. Jong ini, kapal ini diletakkan contohnya 500 meter ataupun 1 kilometer di tengah laut dengan mengadjust dia punya tali-tali yang ada ni, ada macam-macam tali ni. So jong ini akan dilepaskan di tengah laut sana tu kepada satu sasaran di tepi pantai. Mana untuk sampai ke gol itu, sasaran tersebut. Mana yang paling dekat untuk masuk ke dalam gol tu, itulah pemenang. Jadi dia memang menggunakan 100% kepakaran orang Melayu kita lama untuk buat dia punya adjustment. Dia nak tahu juga di mana orang kata pun sumber rujukan apabila nak mengkaji tentang sejarah jong ni. Itu yang paling penting tu. Betul je. Kami pun sebenarnya bila kita cuba nak mencari-cari tentang apa berkaitan dengan jong ni, sebab jong ni unik. Kalau ikut daripada segi sejarahnya, dia ada macam-macam versi lah. Biasalah kan. Ada yang kata ianya asal daripada China, dari perahu jong yang China, dan ada juga mengatakan ini daripada orang Melayu sendiri. Tapi saya lebih percaya kepada ini adalah seni bina Melayu kita sebenarnya. Yang mana kalau kita buat kajian sekarang ni, susah sangat nak cari dia punya bahan-bahan rujukan. Yang ada semua dekat negara-negara barat. Jadi kita terpaksa buat kajian dengan lebih. Sebagai contoh, apa yang kami di UTM lakukan, kita ada beberapa orang pelajar kita yang mengkaji tentang jong ni.
Satunya dari segi binaan. Kalau kita lihat binaan dia, sebab saya katakan bahawa ianya meluncur di atas air itu hanya menggunakan angin semata-mata. Jadi ada macam-macam dari segi kejuruteraan yang mana orang nenek moyang kita dulu tu dah advance dah. Dari segi orang kata aerodinamiknya lah, dari segi imbangan dia lah, memang mereka semua lebih berat materialnya, betul. Dan kayu yang digunakan adalah kayu pulai. Kayu ni memang sangat ringan je. Memang sangat ringan. Kalau saya boleh contoh. Kalau saya boleh Kayu pulai ni. Ni kayu pulai ni, semua kayu pulai ni. Ini Oh, ringan. ringan kan? Nampak daripada fizikalnya berat. Macam berat kan? Dia memang ringan sangat. So ini kayu pulai. So dan mereka memerlukan masa kurang lebih dalam, kalau nak membina ni mungkin dalam masa 1 bulan kot agaknya. Ya. Satu lagi mungkin bagaimana jong ni boleh menjadi satu produk untuk ekoturism ataupun pelancongan eko di Pulau Tanjung Surat ni. Okey. Apa potensi dan apa perancangan di kalangan penduduk kampung dan juga pengkaji penyelidik dari UTM. Okey ji, alhamdulillah apa yang kita dapati sekarang ni pihak komuniti sendiri telah mengadakan pertandingan jong setiap tahun. Biasanya mereka buat ni dalam bulan 12 lah. Itu liputan-liputan tu. Liputan-liputan ni ada dalam bulan 12 tu mereka. Kenapa buat. pilih bulan 12, ada angin kuat ke apa? Ya, masa tu kan musim sekolah, tengkujuh kan, orang tak ada ke mana-mana, jadi mereka buat ni angin kuat, jadi memang cantik sangat. Jadi kelebihan pertandingan kat sini ianya bukan hanya dimainkan oleh orang-orang lama. Tempatan. Bukan orang lama, tapi juga oleh anak-anak muda. Dah mula mendapat Anak-anak muda sekarang ni ramai lagi yang dah tahu bagaimana cara nak membuat kapal layar jong ni. Kalau ikutkan perancangan, kalau tiada PKP ni, sebenarnya setiap tahun memang ada pertandingan antara bangsa lah, kan. Selalunya akan dibuat di sama ada di Desaru ataupun di Tanjung Surat tu sendiri. Peserta daripada Singapura, daripada Batam, daripada Tanjung Pinang, daripada Indonesia, mereka sama-sama. lokasi di sini ya. Di sini ya. Begitu juga sesuai Memang sesuai dengan memang angin, sesuai. dengan airnya dan sebagainya lah. Ya, betul je. InsyaAllah. Memang sesuai sangat. Antara mercu tanda utama sejarah di Pulau Tanjung Surat ini adalah kompleks gedung penggawa. Saya tak dapat maklumat lebih lanjut, tetapi Dr. Zaki ada sebelah saya. Kenapa kita berada di sini, Prof? Apa kepentingan saki baki tinggalan rumah dipanggil gedung Datuk Penggawa Timur di puncak Pulau Tanjung Surat ni? Okey, terima kasih banyak, Haji. Seperti semua untuk ketahui bahawa Pulau Tanjung Surat ini dahulunya adalah merupakan satu pusat pentadbiran di zaman pemerintahan Maharaja Abu Bakar dan juga Sultan Abu Bakar. Beliau telah melantik seorang wakil beliau untuk memerintah kawasan Timur Johor. So Timur Johor ni daripada Pengerang sampailah ke Sedili atas sana tu, dan pusat pemerintahannya adalah di sini. Dan wakil beliau itu dinamakan Datuk Penggawa Timur. Yang mana Datuk Penggawa Timur yang pertamanya adalah Wan Jaafar bin Wan Nung Yahya. Itu adalah Datuk Penggawa Timur yang pertama. So tugas Datuk Penggawa Timur ni adalah selain daripada memerintah kawasan timur ni, dialah yang mengutip segala cukai-cukai. Macam saya katakan tadi, ada gambir, ada lada hitam, ada macam-macam lah hasil-hasil daripada hutan tu yang untuk dieksport ke negara-negara luar melalui pulau ini. Ianya disebut gedung kerana dipercayai di sinilah hasil-hasil gambir dan juga lada hitam tu dikumpulkan. Oh, maksudnya sebelum kompleks ni besarlah. Ya, selain daripada besar. Kediaman penggawa, ada mungkin warehouse-nya, ya, betul, tempat simpanan gambir dan juga lada hitam. Lada hitam. Sebab itu disebutkan gedung. Jadi kami merasakan sebagai seorang wakil sultan, jadi kawasan ini memang sangat penting, sangat penting pada masa itu. Jadi sangat kalau kita lihat nantilah dia punya kesan runtuhan yang ada tu, sangat sedihlah kita melihat bagaimana satu bangunan yang sangat penting pada suatu masa dahulu itu sekarang ini telah terbiar dan juga telah runtuh binaannya hasil usaha tangan-tangan kita sendiri. Apa perancangan seterusnya, Prof, dan juga pihak Kejora misalnya?
membangunkan tapak ini? Terlebih dahulu memang betul lah, kami sangat-sangat berterima kasih lah pihak Kejora sebenarnya yang telah memberi banyak dana kepada kami untuk membuat sedikit kajian apa yang ada di Pulau Tanjung Surat ni, dan salah satunya adalah gedung Datuk Penggawa ni. Tapi seperti mana yang mungkin boleh dilihat nanti, tapak yang kita nampak ni sebenarnya hanyalah di bahagian permukaan sahaja. Oleh kerana ia telah lama ditinggalkan, Ya, jadi mungkin di ia bawah dah terkambus. ini. Ya. Kita tak tahu apa yang ada di dalam. Cuma ada sisa-sisa tu, Prof. Ya, betul. Struktur asalnya pun kita tak tahu lagi macam mana. Jadi kami masakan... Berapa keluasannya dianggarkan? Kalau sekarang ini kita merasakan mungkin daripada pandangan kasar kami lah. Ya, fizikal. Mungkin dalam 50 kali 50. Mungkin lah 50 kali 50 sebab Tapi mungkin kompleksnya lebih besar. Mungkin kompleks lebih besar. Ya. Kalau kita lihat tadi, kita tak banyak jumpa tiang-tiang ni. Kalau kita dapat jumpa banyak tu, kita tahu sebesar mana sebenarnya kawasan dia tu. Kita akan teroka banyak lagi the hidden gems di pantai ataupun Pulau Tanjung Surat. Kita berkesempatan melihat beberapa produk pelancongan dan juga pelancongan eko dan sejarah yang dibawa oleh Prof. Madya Dr. Muhammad Zaki dan juga rakan-rakan UTM dan juga penduduk kampung. Prof, mengapa ini penting untuk dijadikan satu produk eko pelancongan, produk berkaitan dengan sejarah dan kepentingan Tanjung Surat ini untuk ditatapi generasi hari ini dan juga generasi akan datang? Terima kasih banyak atas soalan yang diberikan tadi itu. Seperti mana yang semua kita tahu bahawa pulau ini adalah pulau yang penuh dengan sejarah, penuh dengan warisan yang patut kita ketengahkan untuk generasi akan datang. Sebab apa? Seperti mana telah kita lihat tadi, di beberapa lokasi yang telah kita pergi, kita nampak pulau ini pernah menjadi pusat pentadbiran. Pada masa itu, Sultan Abu Bakar memerintah negeri Johor, dan wilayah timur ini pusatnya ada di sinilah, di Pulau Tanjung Surat ini. Jadi kita nak supaya generasi akan datang tahu bahawa pulau ini yang penuh dengan sejarah ini bukan hanya setakat cerita sahaja. Di mana kat sinilah ada banyaknya tinggalan-tinggalan warisan yang harus mereka semua ketahui. Sebagai contoh, kalau dahulunya kita sebut tentang sistem Kangchu yang telah berjaya menjadikan Johor sebagai pengeksport gambir dan juga lada hitam yang utama bagi negara. Tapi sekarang ni macam kita dah lupa dah. Jadi kita nak supaya mereka tahu bahawa kat sini pernah ada satu tempat yang mana satu bangunan, satu sistem pengurusan yang sangat baik pada masa itu. Selain daripada itu, saya merasakan bahawa Pulau Tanjung Surat ni satu pulau yang sangat unik. Unik sebab apa? Sebab selain daripada tinggalan sejarah dan juga warisan, ianya juga dikelilingi oleh hutan bakau yang sangat cantik. Yang mana hutan bakau Semulajadi ini katanya melebihi daripada 20 spesies bakau yang terdapat di hutan kat sini. Sebab kami pernah membawa rakan-rakan daripada Vietnam, daripada Burma, Filipina, Thailand, Indonesia. Bila kita bawa ke kawasan bakau tu, mereka kagum. Sebab kalau dibandingkan tempat mereka, kita semua pernah pergi kan. Kalau tengok kat Vietnam tu melalui dia punya bot bawa sampan tu dengan hutan nipah kiri kanan, bandingkan kita punya bakau ni memang jauh sangat hebat. Cumanya kita tak menonjolkannya. Begitu juga dengan beberapa lokasi-lokasi menarik, warisan sejarah, yang mana kalau kita pandai olahnya, jaga, preserve, insya-Allah ianya boleh menjadi daya tarikan yang sangat penting untuk pelancong-pelancong daripada luar. Khususnya gedung Datuk Penggawa tu, kalau kita lihatkanlah dari segi kepentingan dia, bangunan yang satu masa dahulu tu memang sangat gah, tapi sekarang ni hanya tinggal beberapa blok sahaja oleh kerana binaan itu telah diruntuhkan. Jadi kita merasakan kalau misalnya kita dapat preserve apa yang ada dekat situ, insya-Allah ianya akan dapat ditonjolkan kepada semua generasi yang akan datang. Jadi perancangan kami untuk Pulau Tanjung Surat ni, insya-Allah ada banyak lagi usaha-usaha kerjasama dengan agensi seperti Kejora khususnya. Kita akan teruskan bersama mereka. Agensi seperti Jabatan Hutan, Jabatan Kastam, Jabatan Polis Diraja Malaysia, untuk supaya kita sama-sama membantu Pulau Tanjung Surat ini sebagai destinasi eko pelancongan. Kita akan menggunakan apa yang sedia ada, dari segi sejarahnya, dari segi warisannya, dan kita untuk pelihara supaya generasi akan datang tahu tentang kewujudan tempat-tempat ini. Selain daripada itu, kita juga berhasrat untuk membuat satu pelan induk
Plan induk untuk Pulau Tanjung Surat ini bersama dengan pihak Kejora lah, di mana kita akan kemukakan untuk tahun hadapan insya-Allah. Di mana dalam plan induk itu kita akan lihat secara keseluruhan. Dari segi infrastrukturnya, dari segi kelengkapan-kelengkapan yang patut ada dan juga dari segi apakah tempat-tempat yang menarik kat sini. Sebab kita nak supaya kalau orang datang kat sini bukan hanya setakat ibu bapa saja yang boleh menikmati nilai-nilai sejarah, tapi kita nak anak-anak sebagai contoh mereka suka berkreasi. Kita contohnya menaik kuda ke, main paintball ke, kita ada tempat-tempat yang sesuai yang kita boleh jadikan tempat itu. Untuk berbasikal, untuk hiking, berkayak, memang sangat sesuai. Jadi insya-Allah dalam perancangan kami, kalau misalnya ianya dapat dilaksanakan dalam masa terdekat ini, kita mengharap bahawa Pulau Tanjung Surat akan menjadi satu destinasi yang sangat penting di Tenggara Johor ataupun di negeri Johor. Dalam erti kata lain, mereka-mereka yang kalau datang ke Johor, wajib datang ke Pulau Tanjung Surat ini. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang potensi yang ada di Pulau Tanjung Surat, saya kena tanyalah penduduk tempatan di sini, Cik Man, Cik Sulaiman. Mungkin Cik Sulaiman memang penduduk asal di Tanjung Surat? Sebenarnya saja, saya memang asal anak Tanjung Surat, anak jatilah di Pulau Tanjung Surat ni. Dan saya pun dah bersara daripada Jabatan Kerajaan juga. Jadi itu yang saya boleh nyatakan lah. Cik Man, dari apa tu pun penceritaan daripada datuk nenek ataupun ibu ayah ataupun orang kampung di sini, sebenarnya kalau orang nak tahu Tanjung Surat ni dulu ni sebagai apa dan sekarang ni dikenali sebagai apa? Kalau dahulu cerita dulu. Dulu kalau cerita daripada zaman atuk saya, bapa saya, memanglah majoritinya orang kampung saya memang nelayan lah. Selepas tu dari sedikit demi sedikit kita pun dah merdeka ataupun dah banyak kilang di luar tu. Jadi anak-anak muda tempatan di sini yang belajar berhijrah ke luar, yang bekerja di luar pun. Kalau kita duduk di sini rasa saya ekonomi itu memang amat berkurang susah lah. Jadi ramailah penduduk di Pulau Tanjung Surat ini berhijrah keluar. Apa cara nak menggembilangkan semula kegemilangan Tanjung Surat pada pandangan Cik Man? Itulah kalau pandangan saya lah, saya tengoklah kalaulah pihak kerajaan sendiri kita dah mohon jambatan untuk perhubungan antara darat dengan pulau ni, kalau pihak kerajaan binakan balik satu jambatan, kemungkinan besar orang pulau Tanjung Surat ni akan jadi ramai kembali. Contohnya macam anak-anak yang bekerja di luar boleh balik semula ke kampung lah. Boleh balik. Jadi itulah kasih saya yang ketara orang kampung yang sedia ada ni nak kata orang tu nak naik agak susah lah. Pasal tak ada perhubungan, itu tak ada. Kena hanya menggunakan bot kecil. Bot kecil itu yang muskil dan susah bagi orang pulau ni untuk nak naik. Sekolah menengah pun tiada. Tak ada. Kemudian nak membina rumah lebih cantik, bersaing dengan orang luar. Bahan-bahan amat mahal. Ya, kos nak bawa kan? Kos nak bawa naik pantun, betul-betul mahal. Jadi itulah sukanya. Bila maklum sajalah orang pulau ni, kata orang kerja nelayan, ekonominya memanglah agak sukar. Pertama laut pun dah ikan pun dah berkurangan. Jadi sebab itulah. Selain daripada jambatan, apa lagi sebenarnya yang penduduk kampung mahukan? Itulah kita mengharapkan pihak sendiri, Kejora sendiri pun yang memegang menjaga di kampung tradisional macam ni. Jadi kita mengharapkan pihak Kejora lah akan membuka langkah, memajukan balik, menaikkan lagi taraf di Pulau Tanjung Surat ni dan juga UTM sendirilah. Ya. Dari sudut produk pelancongan, Cik Man, apa lagi yang selain daripada kita tengok tadi? Kalau sekarang ni saya tengok, sekarang ni saya tengok dah ada pihak Kejora memberi kita bot, adalah pelancong-pelancong yang datang ke pulau ni buat lawatan, pergi ke Sabak Bakau ataupun gali-gali yang kita wujudkan oleh UTM. Jadi itulah ramai kita tengok pelancong-pelancong yang datang ke pulau sini. Amat berminat pelancong-pelancong datang ke Pulau Tanjung Surat ni. Apa pandangan Abang Zaidi tentang potensi penduduk ke Pulau Tanjung Surat ini dengan inisiatif yang dilakukan oleh pihak UTM dan Kejora yang kita lihat tadi? Pertamanya saya mengucapkan terima kasih sangat tak terhingga kepada pihak kerajaan melalui pihak UTM dan Kejora yang mana telah mula membangunkan kampung ini
Kalau dulunya kampung ini memang masyhur pada zaman-zaman dia, tapi apabila pihak ini, kita nampak inilah peluang kepada kita penduduk kampung untuk terlibat secara langsung dalam pembangunan kampung. Seperti ekonomi, kalau kita tengok pelancong datang, dan kat situlah peluang kita nampak lebih jelas untuk kita ambil peluang tersebut melalui pembangunan kita. Kita juga berharap pihak dapat bangunkan kampung kita lah, segi modal insan. Ya. Dari sudut pelancongan eko, apa lagi produk yang boleh ditambah baik dan juga diwujudkan di sini? Kalau bentuk eko, tempat-tempat sejarah, kemudian hutan bakau, aktiviti nelayan, boleh tengok macam mana nelayan kita panggil berkelong, kemudian mencari siput-siput, kemudian kunang-kunang kalau sebelah malam. Kita ada Bukit Belungkur yang tinggi, saya rasa di selatan dia yang paling tinggi, dan daripada view Bukit Belungkur tu kita boleh nampak sampai ke Singapura. Itu memang daya tarikan. Sekarang ni cuma tidak di komersial secara dibangunkan betul-betul. Cuma kita harapkan apabila ada pembangunan untuk komersial, libatkan sekali penduduk kampung. Kami memang perlukan, bila insya-Allah anak-anak muda yang baru ni, mereka kalau kita join, macam kita cari barang-barang sejarah pun, mereka bersukarela, berminat join. Macam saudara saya yang ni. Bang, mungkin orang tak tahu di mana pulau Tanjung Surat ini. Mungkin dah sampai ke Desaru, dah sampai ke Tanjung Belukor, dah sampai ke Pengerang, dah sampai ke Johor Bahru. Tetapi mereka tiba tengok Awani ni, Tanjung Surat kat mana? Macam mana kita nak beritahu ni Tanjung Surat ini di mana ni? Pada saya mungkin melalui peta-peta pelancongan dimasukkan nama Tanjung Surat, dan sekarang nama Tanjung Surat pun dah naik atas nama Don Tanjung Surat. Kalau dulu surat kita pun kampung sini tahun-tahun 80-an, kita ambil surat ni daripada Kongkong pada Masai. Kita kemudian ni tahun-tahun baru ni barulah ada bandar penawar, barulah sampai postman. Kalau tidak lama-lama. Jadi kalau kita dapat perkenalkan masyarakat melalui pelancongan produk, jadi boleh kita tengok macam kalau sekarang ni kita Google saja letak nama Tanjung Surat, akan keluar pelbagai info. Memang satu benda yang kita rasa mudahlah untuk orang luar tahu. Tapi kalau ada lagi benda-benda yang seperti pihak Awani buat ni untuk memperkenalkan lagi, membuka dunia luar, tahu yang Tanjung Surat ada. Di mana Tanjung Surat? Itu tadi apa yang diperkatakan oleh Profesor Dr. Muhammad Zaki Kamsah dari UTM, bahawa kerja-kerja awal yang sudah pun dilaksanakan oleh pihak UTM dan juga agensi seperti Kejora perlu dikembangkan lagi. Dan apa yang lebih penting, anda boleh lihat begitu damainya suasana alam sekitar Paya Bakau di Pulau Tanjung Surat ini, dan warisan sejarah yang amat kaya yang kita lihat tadi wajar dipelihara dan dikekalkan, dikembangkan lagi untuk ditatapi oleh generasi hari ini dan juga generasi akan datang. Kerana sejarah Tanjung Surat cukup gemilang satu ketika dahulu, ratusan tahun dahulu, perlu dipulihkan semula, perlu diangkat semula. Jadi itu sahaja laporan saya, Nazri Kha, dan juru kamera Ruzi di Pulau Tanjung Surat untuk N39 Tanjung Surat, Johor memilih.